Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So today kita first day workshop about the digital teaching and learning with the iPad, transformative remote and home-based learning. So today kita refer to subject at Maths, mathematics, additional mathematics, where we have a 3 presenter. We have and then we have another 2 presenter. Okay. So sebelum saya start, saya terangkan dulu ada beberapa perkara makluman di sini. First, sesi PDS berlangsung in 1 hour in 15 minutes, including the Q&C. Okay. Sekejap. I need to mute the participant. Awi je kan yang boleh mute kan? Ya, saya je boleh mute. Okey, sekiranya berlaku perkara di luar jangka seperti hijacking ataupun boots ataupun hackers, host akan tamatkan sesi dan beri link baru di Telegram Maplet ataupun ATC. Okay, during the presenter in tutorial, the participant must mute first. Terlebih dahulu mesti mutekan dulu. Okay, and then the participant can unmute if you have other questions to ask. Okay, ataupun you can chat in chat room. Ask the question in chat room. Okay. So ini merupakan sesi tutorial interaktif. Jurulatih akan menunjukkan cara dan seterusnya peserta akan diberi peluang untuk hands on. Okay, so untuk workshop also have the tutorial lah, sedikit tutorial. Okay, and then pautan borang kehadiran dan maklum balas diberi 15 minit sebelum tamat sesi dan akan tutup 30 minit selepas tamat sesi lah. And then this tutorial will be recorded and then kita akan kongsikan di dalam Maplet dan juga ATC dan juga FB lah, FB ATC. Okay. So sedikit berkenaan dengan presenter saya yang akan terlibat dalam 2 hari workshop ni berkenaan dengan additional mathematics. Okay, yang pertama adalah Cikgu Hasniza, Puan Hasniza binti Arsyad daripada MRSM Baba atau dengan TGB, yang merupakan seorang guru Apple teacher juga. Okay, yang kedua adalah Puan Nur Azura binti Muhammad Noor, okay, merupakan guru di MRSM Pekala Hulu dan juga Apple teacher. Dan yang ketiga adalah saya lah. Okay, Encik Muhammad Abdullah Nawawi bin Encik Ismail, merupakan ketua jabatan di MRSM Sungai Besar, dan saya mempunyai Apple teacher dan juga Apple Distinguished School. Untuk additional maths, okay, we have choose topic integration about the volume, just only a small topic about volume. Mana penerangan dia, so ini okay, volume of the revolution. Okay. Okay, lambat sikit tunggu. Actually dah dekat iPad saya dah bertambah, tapi still lagi dekat screen belum lagi. Lagging. Cuba tekan dengan apa pensel. Okey, baru keluar. Okey, so kalau ini adalah set industri lah, permulaan di mana saya tak terus, kalau kebiasaan mengajar, okay, dalam integration kadang-kadang kita jump terus pada formula of the integration, the volume. Okay, tapi kat sini saya nak belajar tu
tengok dahulu about the bottle ni. Ada 3 different of bottle. Okay. Yang pertama saya akan tanya dulu. Saya nak questions pelajar tu, what the volume of the liquid in this bottle. Okay. Dengan different shape tu lah, how to determine the level of mark of bottle, macam mana ditentukan level of mark tu. Okay. Dan juga how many, kalau lah kita nak kira, how many liter vinegar left in the bottle. Okay. So yang ni pun macam mana yang dikatakan you nak mengira isi padu ataupun volume of that vinegar yang left tu. Okay, ini kita nak trigger the mind of the pelajar punya mindset about the volume tu. Okay. So kalau nanti kita akan tanyalah pelajar tu macam mana dia boleh kira kan. Maybe dia menggunakan alat sukat air apa semua kan, the volume isi padu tu kan. Okay. So next. Okay, so yang ni saya try bawa berkenaan dengan shape. Okay, the function. So kat sini saya kata we can calculate volume or shape with have the circle base. Sebab kita belajar dalam untuk yang ni memang circle base sahaja. Kalau square base memang tak akan wujud sebab kita automatic. Sebab semua ni cikgu kan, cikgu kan. So saya tak ada nak cerita pasal ni, saya nak cerita konsep macam mana saya try bawa this slide. Okay, so kat sini saya try bawa, kalau this bottle ni saya try bawa macam ni dulu. So bahagikan the shape tadi, keluarkan function tu. Okay, so saya keluarkan yang tu, nampak tak? So that dotted tu keluarkan the 3 function. We have the 3 function kat situ. Okay, so first function yang blue, the red function the second, the green function is third. Okay, so daripada situ saya keluarkan. So as saya animatekan, saya keluarkan dalam bentuk kecil untuk nampakkan dalam bentuk graf tu. So pelajar lebih clear lah macam mana dia daripada the object tadi kita keluarkan dalam function. Bila kita akan rotate nanti, kita akan explain lah nanti the next slide nanti. So dia terhasilkan that bottle yang sama. So itu all the notes lah yang saya bagi tu. Okay. So inilah yang terhasil botol tu yang sama dengan yang kita trace tadi. So ada volume tu kita boleh kira that botol. Saya ada bagi bukan setakat gambar saja, saya bagi juga ada some activity. Hope that pelajar tu dia boleh mencari suatu benda di rumah, sebab kita nak home based learning kan. So exploring time tu kita kena letak juga. Kalau macam saya letak, kata suruh dia pelajar tu mencari objek yang circle base, ataupun tak kisahlah gelas ke ataupun mesti circle base. So kat sini kita minta dah dia measure the volume the object tu. Okay, saja nak suruh dia volume macam mana dia. Kita tak masuk lagi about the volume of pengiraan kan. So kita nak trigger dia macam mana je, macam mana dia nak kira that volume. Maybe dia ambil air, masukkan ke dalam that object, kata glass, dia masuk dalam glass and then dia measure lah using the maybe scale. Kalau ada macam bekas yang ada macam, ataupun dia ambil mineral water, dia tuang sikit-sikit, dia assume je lah. Okay, so yang third, identify how many function you can get from the object. So dia akan refer pada yang macam gambaran saya ni. So ada 3 function. So pelajar tu akan lukis sendiri the function itu. Macam yang saya buat ni lah, dan contoh yang saya bagi ni. Okay, so yang keempat, why we need to know how many function involved to make the shape of the object. So kenapa dia nak tahu function tu. So kat sini saya persoalkan lagi. Okay, so selalunya kita terus jump pada formula kan. So kat sini kalau untuk home based learning ni kita bermain dulu dengan apa yang ada di persekitaran dia dan kita trigger soalan-soalan dia. Okay, so kat sini baru dia akan cakap lah different shape, different volume. Dia akan cakap. So dia akan jump pada next slide tu. Sorry.
So that bottle kan nampak sama kan. So tu nampak blur sikit dalam tu tapi sebenarnya sama. Okay. Alright. So okay, so untuk part ni saya minta Cikgu Asniza lah untuk explain dan lebih detail lagi lah berkenaan dengan formula. Okay, Cikgu As. Untuk first ni kita akan share dulu pengajaran kita habis persediaan pengajaran kita habis satu keynote ni lah. So ada banyak slide di situ tapi nanti kita akan buat task bersama-sama how to create animation dan juga create gambar ajaran. So untuk sesi induction set dalam kelas tadi, so kita dah trigger pelajar-pelajar kita tentang how many functions yang involved, kenapa ada a few functions, and then the pelajar boleh trigger jugalah yang different functions dia akan hasilkan different shape, dan juga dia boleh relate dengan limits tu ya. So kalau kita tengok sama ada dia rotate through the x-axis atau rotate through the y-axis, so dia akan involve limits. So untuk lesson seterusnya ialah kita akan masuk kepada slide nota kita lah. Untuk slide yang kedua, kita lihat yang ini yang biasa kita buat di kelas lah kan. Ini animation. Oh, dia tak ada suara kat sini. Dia tak keluar kan? Oh, tak ada? Kenapa tak keluar suara? Dekat akak punya headphone dengar? Oh, dekat headphone kan? Maybe dekat Webex tu. Tak ada. Tak keluar suara tu. Okay. Untuk slide seterusnya, sebab sebenarnya ada suara saya menerangkanlah rotation, dan nanti kalau dengar suara tu you boleh differentiate antara slide 5 dengan slide 6 tadi. Slide 5 tadi kalau kita tengok gambar saja kan 2D, tapi slide 6 ni kita ada animation. So slide 7 ni juga masih lagi ada animation. So kalau kita run dia punya play, kita nampak lah animation yang berlaku. Masih lagi nota pengajaran. Okay, dan kita akan masuk pada lesson kita yang sepatutnya berlangsung hari ini, iaitu bila kita nak cari volume bagi more than one graph lah. So maknanya dia involve two graphs. Okay. So ni slide yang seterusnya. Jadi kalau animation tu dalam limits, kemudian from A to B, jadi kita nak cari volume bagi shaded region. So kita tahu rumus yang kita akan guna pakai ialah penolakan antara graf, dua graf. Okay. So seterusnya seperti biasa pengajaran kita akan beri contoh. So untuk contoh ni saya ambil soalan clone trial ni, trial Mara, trial kita lah, clone SPM. Okay. Kemudian di sini adalah penerangannya. So kalau nak run play ke, Awi? Run je, tak apa. Tekan dulu. Okay. So kalau kita lihat penerangannya kena satu persatu lah kan. Okay, yang pertama untuk jawab soalan A tu kita nak kena cari x-intercept. Okay, bagi graf lengkung itu. So the curve graph. Alright, so y0. Dan kita akan dapat the x-intercept dia 2 and 2. Alright. Okay, kemudian kita akan lihat how to find the volume of the shaded region bila revolve. Tapi sebelum tu kita kena cari dulu point P di mana kita kena solve simultaneous between two graph, the straight line graph and the curve graph.
Okay, so solving by substitution method, using substitution method, kita tunjuk one by one step Cikgu lah. Sniza, all the ni done by apa? Yang ini semua kita buat di Keynotes ni juga. Okay, dan typing ni saya type menggunakan equation lah di atas insert. So nanti kita akan go through cara nak bina, nak type equation. Okay. Alright. Kemudian kita akan keluarkan satu-satu seperti kita mengajar di kelas lah, cuma one step by one step, dan kita animate pun one by one. Okay. So yang ni untuk dapatkan volume intersection tadi, kita lihat volume 1 plus volume 2. Alright. So nanti kita akan type lah this mathematics symbol. So saya rasa dalam dalam penggunaan Keynotes ni masih ramai cikgu maths yang terkial-kial lagi lah untuk type simbol matematik ni. Okay. So ni penerangan nanti, you boleh insert your voice dan animate, dia akan keluar satu per satu. Okay. So untuk soalan kedua ni dah lebih kepada hot questions. Okay. So kita ada bowl ini. Jadi cikgu nak tanya boleh? Ya, saya. Tadi area tadi dalam animation tu boleh rotate tak? Boleh buat tak animation tu? Oh, tahu ni. V1 and V2, the revolution of the area tu dia boleh buat tak? Boleh animate tak? Setakat ni saya cuba banyak kali dia tak dapat, dia leceh sikit lah, macam susah nak cover. Dia tak dapat apa tu 3D punya shape. Tapi kalau macam kita form shape ni kemudian dia lain cerita. Shape ni kan solid ni. So daripada yang itu sendiri tak, cuma saya boleh dapat yang 2D tu je, line tu saja yang boleh animate. Tapi untuk shaded region dia sendiri bergerak, saya belum berjaya lagi. So, boleh show the rotation of the circle tadi lah yang nampak. Yes, saya. Okay, sebab kalau dalam animation pun dia, kalau shaded region tu pun kita tak boleh nak solid tu pun sendiri dia tak boleh nak berpusing. Dia boleh sama ada dari bucu kiri ke bawah ke, kiri ke kanan ke. Okay, sama macam ni. So ni magic move boleh buat. Tapi kalau kita use mungkin kalau kita use 3D apps lain dan insert, insyaAllah. Semua sekarang ni kita nak build notes dalam Keynotes dulu. Sebab ni memang guna 100% dari Keynotes, tak ada dari apps lain. Okay. So yang ini pun sama. Kalau tadi tadi kita type kan. So untuk yang ini, kalau macam typing tu problem, kita boleh tulis tangan dalam present. Tapi kalau present untuk shaded region tadi, setakat dia tak boleh rotate lah, just untuk 2D je. Untuk cross section saja. Okay. So bila dah belajar dan buat a few examples ini on HOTS ni, akhir sekali saya juga akan berikan mereka home based learning lah. So daripada contoh di atas tu, kita dah kira nak dapatkan function untuk shape ini. Okay, the curve shape. Kemudian kita dah diberi volume dan kita boleh kira height dan juga kira volume dalam bowl tu. Jadi untuk home based learning, kita boleh minta pelajar yang berada di rumah untuk run the home based learning. Okay, di mana pelajar perlu measure any rounded bowl or glasses that dia boleh dapat di rumah dia, okay, from kitchen, and then dia boleh measure diameter dan juga height bowl dan glasses using apps yang ada dengan dia lah. So kalau kita pengguna Apple, kita ada apps measure. So kita boleh measure length dan juga height.
Dan kita boleh guna integration seperti knowledge yang dia dah dapat tu untuk calculate volume bowl dengan milk, dan dia boleh cubalah ataupun any liquid dalam glasses tu. Dia boleh cuba kalau tinggi macam ni berapa pula volume dia, kalau tinggi lain berapa. Okay, dan step yang keempat, untuk lebih advance lagi, mungkin dia tertanya-tanya kalau combinations straight lines dengan curve dia boleh form apa, seperti yang kita dah trigger di awal-awal pengajaran kita tadi kan. Bila kita involve a few functions, kita akan dapat shape yang tertentu. So di sini kita minta mereka create bars menggunakan straight line atau curve line. Lepas tu mereka kena present lah report di dalam pages. Okay, Okay, gambar dan okay. Ya, saya. Boleh kot kita fokus pada animation pula. How to create the animation. Okay. Okay. So saya serah pada Awi dulu Okay. Okay. Kan? Boleh. Okay. Tak apa, Kak As dulu tak apa. Nanti saya last kali. Okay. So kita pergi pada how to create the animation yang slide 5 dan 6 tadi. Slide 5 je. Slide 6. Slide. Cikgu, sesi kita ni ada recorded kan? Ada cikgu. Ada puan. Okey, takut lambat nak follow kan. Okey. Tak apa, kita akan buat slow. Kalau laju beritahulah dekat chat ataupun interrupt je lah. Nanti kita ulang balik. Okey, Kak As boleh start. Okay, untuk typing saya rasa tak ada masalah kan sekarang ni. Untuk typing semua yang dalam kotak-kotak ni. Tak apa, kita start. Kita buat je, Kak As. Okay. Okay, saya harap you boleh dengan iPad you, kalau ada Apple Pencil, sediakan Apple Pencil, dan kalau ada keypad tu ataupun typing. So yang pertama sekali, kalau kita lihat di atas ini, so untuk kita tambah teks okay, so kita tekan plus, kemudian ada 4 divisions kat situ, kita pergi kepada objek ni. So di sini kita just add the text, then kita type lah volume. Of revolution. Okay. Tulisan tu kecil, so kalau nak terus besarkan, nak adjust dia punya size terus, boleh pergi pada brush ni. Okay, dengan box tu masih on. Okay, dan kita boleh pilih font yang kita nak. Okay, boleh pilih font yang kita nak. Alright, kemudian saya boldkan supaya dia tebal, dan size ni kita boleh besarkan dan plus, boleh nampak kan? Okay. Normally dalam slide saya biasa guna 60, 50. Okay. Kalau nak besar lagi boleh 25. Kemudian kita boleh juga pilih text color kita. Okay, if you want to choose the color, sama ada yang ada di preset atau color. Okay. Yang ini untuk kita adjust lah, sama ada kita nak dia duduk di left atau di tengah. Okay, yang ini ataupun dia tengah-tengah box kita. Okay, kita juga boleh setting dia punya line spacing kalau kita ada lebih daripada satu baris. So kalau kita nak dia jarak lebih sikit, kita just tambah je lah plus the spacing. Okay, so kalau kita tambah nanti space yang line kedua tu dia akan jarak lebih sikit. So cikgu boleh adjust sendiri di situ. Okay, so columns kita memang satu sahaja. Margin ni ialah untuk jarak tulisan kita dari box kita tu. Kalau kita tambah lagi besar, dia lagi jauh daripada box kita lah. Okay, alright. Okay, so untuk teks, tadi saya akan sambung dengan teks saya. Okay, tadi saya nak type formula. Integral pi rotate pada part C
y. So x square dy. So saya nak type yang ini kan. Okay, dan kita pergi balik pada box kita tadi dan di hujung sama dengan tu. Okay, sekarang kita dalam dia tengah berklip tu, kita pergi kepada plus. Okay, kemudian kita pergi kepada yang hujung sekali tu, yang di mana kita insert picture dan sebagainya. So kalau cikgu perasan bawah sekali ada equation. So kita tekan equation, pilih equation. So di sini dia ada cursor kita berklik di sini. So di sinilah nanti yang kita type dia akan muncul sini. So kalau kita lihat bawah ni ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 kan? 12 simbol matematik yang ada di situ. So kita nak integral tadi. Jadi tekanlah dengan jari cikgu-cikgu, tekan pada integral. So dia akan keluar integral. So ini arahan dia. Alright, /int. So kalau cikgu tak ada simbol bawah tu, cikgu boleh guna latex ni /int dan dia akan keluar tanda integral. So untuk pi, kalau cikgu ada keypad, cikgu boleh terus tekan control atau command P. So dia akan keluar pi. Sini tak boleh. Sorry, option P. So dia akan keluar pi. Okay, option P atas keypad kita. Tapi kalau andai kata tak ada, cikgu boleh / juga. Okay, dekat kalau yang menggunakan keyboard atas skrin kan. Okay, boleh tekan / dan type pi. So dia akan muncul juga. Okay, so ni arahan lah. Alright, so pi kemudian x square. So kita type x. Kemudian untuk square, cikgu nampak pada kotak yang ketiga. Okay, tanda square, tanda kuasa tu, power off. Okay, kita tekan 2. Kena ada bracket. Pi tu kena ada bracket. X tu kena ada bracket. Sorry. Lepas pi tu kena space kat atas. Sebab tadi guna keyboard tu kan. Okay, boleh? Cikgu kalau guna yang macam yang saya type tadi /pi. So untuk X tu cikgu kena buat curly bracket. So which one yang nak tulis kan? Tak apa. Satu je. Itu Okay, dan dx. so far kita jelas Okay, pi x kita square. Zura. Okay, and then kita insert cikgu ya. So bila kita dah puas hati, di X. dy. So dia akan muncul di situ. Okay, Cikgu Asma nak tanya soalan ni. Sorry tertekan. Oh, okay. Ada Alright. ada yang tanya square root, Yeah. sin, cosine macam mana? Untuk kalau simbol square root, sin, cosine. Cosine. Cos kuasa 2. Macam tu? Dia akan terus keluar lah. Kalau theta, kita tekan sama tadi lah, / theta. So dia akan keluar simbol theta. Okay, dan kita boleh insert. Okay, untuk simbol-simbol latex ni, kita akan ada kelas typing menggunakan latex ni besok bersama Cikgu Zura. So hari ini saya akan tunjuk cara drawing, cara sikit je lah yang latex ni. Kemudian yang lebih detail latex tu besok dengan Cikgu Zura. Okay, so yang ni okay.
So next saya akan tunjuk nak drawing. Jadi saya akan attach sekejap dengan keypad saya. Okay. Alright. So untuk drawing, kita pergi balik pada plus tadi, pergi kepada pilih objek tadi. Okay, kemudian kita boleh pilih straight line ni untuk buat axis. Dan saya rasa cikgu-cikgu maths dah biasa lukis straight line kan. Kalau macam saya terus suka tebalkan dia dan set colour. Okay. Kemudian kalau cikgu nak arrow, cikgu boleh okay, kalau untuk arrow kita boleh pergi pada bawah width tu, kita boleh pilih arrow. Okay, so arrow kita di atas. Kemudian sajalah untuk straight line. Okay, ini untuk y axis, so kita boleh copy dan seterusnya kita paste, kemudian kita baringkan. So dia dah sama apa tu warna dengan yang pertama tadi. Okay. Next, cikgu boleh masih lagi kita type, terus kita type X untuk axis kita. So italic, dan kita pilih, kalau italic biasanya untuk cantik seperti tu kita akan pilih Times New Romans lah, tulisan common kita lah. Sebab tu baru X dia. Okay, dan kita boleh adjust lah size tulisan kita. Saya memang suka bold. Okay, so kita boleh letak di bucu X. Kemudian kita boleh terus copy ni dan kita paste, kemudian kita type Y dan kita drag dia ke paksi Y. Okay, kita paste lagi. Okay, cuma sekarang tak ada italic. So kalau cikgu perasan dekat keyboard, screen keyboard ni pun ada ni, kita boleh terus unitalic dia lah, tekan pada I, so dia unitalic, dia akan jadi normal dan kita nampak origin kan. So letak di origin kita. Okay, so ini biasanya tak berubah, jadi kita boleh boxkan dia, pilih dia dan tekan lama sikit pada paksi X tu, kemudian tekan paksi Y. Okay, box 3 box ni, dan kita boleh groupkan dia supaya dia tak lari lah. Okay, dan biasanya bila saya dah lukis satu part, once dah lukis satu part ni, saya akan pergi kepada brush, di arrange ni saya akan lockkan dia. So nanti bila kita buat garis lain, dia tak terganggu lah kalau kita nak itu animate. Okay, so itu axis. Alright, kemudian kita akan lukis animation kita tadi. Kalau kita lihat, kita akan mula dengan lengkung ini dahulu. Okay, kemudian limits A to B, kemudian shaded region. Okay, lepas tu dia punya reflection, sebab dia nak animate through the Y axis. Okay, so kita akan lukis dahulu lengkung. Okay, so kita plus, kita pergi pada yang ketiga ni, iaitu yang lengkung ini. Okay, kenapa saya tak terus ke situ? Sebab dia suka melekat dengan axis yang kita dah ada.
Okay, so yang ini kita boleh shapekan lah lengkung kita. Yang tengah ni kalau kita drag, dia akan ganggu lah kita punya axis of symmetry tu untuk lengkung. So cikgu boleh adjust sendiri ikut shape yang lengkung yang cikgu nak. Okay. Kemudian saya memang terus suka fixkan lebar dia sebab tak syok tengok garis halus tu. Okay. Color pun kita boleh pilih. Terus. Okay. So nak bawa dia dan drag ke axis kita. Okay. Alright. Cikgu boleh terus nak animate dia. Okay. Once dia tengah ada titik tu, kita boleh klik dan kita animate. Okay. Kita pilih animate. Kemudian kita build in. Okay. Line draw. So dia akan draw untuk kita. Okay. So done. Kemudian kita copy. Sebab tadi ada reflection kan. So kita tak naklah shape dia lari. Jadi kita paste. Okay, yang ini untuk sebelah kiri y-axis ni kita tadi. Kita pergi kepada brush. Kemudian atas ni ada style, kita pergi pada arrange. And then kita flip horizontally. Lepas tu kita patah balik pada style dan pilih dotted line. Okay, jadi sebab kita dah pilih color dan dia punya tebal tadi, width tadi. So dia tak lari lah. Sekarang cikgu. Okay, satu kelebihan copy ni, kalau cikgu perasan, kalau cikgu copy daripada tadi kita dah animate kan. So kalau kita tekan animate, maknanya dia akan carry animation yang sama, line draw. Jadi kita tak payahlah lagi macam nak pilih line draw dan sebagainya. Cikgu boleh ulang tak macam mana cikgu fixkan paksi X dan paksi Y supaya tak berubah-ubah, tak terganggu? Tadi saya dah groupkan dia. Group Okay. nak lock dia. Saya group. dan lock. Lock. Once saya dah lukis axis dengan X, Y dengan origin tu tadi, kan 5 items tadi tu. Okay. So menggunakan jari, satu jari kita ada apa tu? Ni sebab saya dah group. Okay, kita okay. So kita klik pada x-axis ni, dia akan muncul, dia akan block kat situ kan? Box kat situ. So kita klik dia, tekan dengan jari, satu jari dan kita klik pada paksi Y pula. Kita klik pada box X kita klik pada Y kita, dia muncul box tu, kita klik pada origin. So sekarang 5 tu dah ada kan? Dan dia akan keluar, cut, copy, paste, delete, kita group. So dia dah jadi satu group. So kalau cikgu gerakkan, dia gerak semua. Boleh cikgu? Okay, boleh. Terima kasih. Okay. So dalam kita nak lukis yang lain, jadi yang lain-lain tu kita takut kita punya axis ni terganggu, kita boleh pergi pada brush, arrange dan kita ambil lock ni. So dia takkan lari lah dan dia tak akan terganggu. Okay. Alright. Next, kita akan lukis tadi macam tadi, katalah saya unlock, saya ungroup. Okay, sebab saya nak A dengan B tadi kan. So A, kemudian kita paste lagi satu. Okay, B. So terpaksalah pula lock balik, group balik. Kalau tak nak group pun tak apa saya rasa kan. Dia yang geram je nak group, nak ni.
Okay, kita lock. Alright, so ni A kita nak drag dia. Kemudian B kita. Kalau guna keypad, kita boleh tekan kiri kanan untuk dia bergerak sikit-sikit Okay, so untuk line tadi saya copy line yang ada arrow, tapi sekarang saya tak nak arrow. Jadi kita pergi style, kita pada arrow ni kita pilih none lah, yang sebelah kiri ni. Okay, kita pilih none. So nanti kita punya straight line ni dah tak ada arrow. So kita betul horizontalkan dia dan kita jadikan dia dotted. Okay, kemudian kita boleh animate. Okay, tadi kalau untuk A dengan B, sebab dia rapat dengan A, so untuk A dengan B tadi kita boleh terus animate kalau nak. Kalau tak, nanti susah nak, bila dah jadi diagram dia. Okay, so kita animate, add built-in, dan cikgu boleh pilih lah untuk okay. Dan bila kita pilih wipe, kita boleh pilih sama ada kita nak direction dia macam tadi dia akan keluar serentak lah A dan B, atau kalau kita tengok direction dari bawah ke atas, so kita tengok apa berlaku, dia keluar kat A dulu baru B. Itu wipe So saya dah groupkan A dengan B tadi, kemudian kita pilih animation, wipe, lepas tu kita pilihlah direction dia. Okay, tu terserah pada kreativiti cikgu nak guna. Dan kita akan okay, boleh besarkan skrin. Okay, so yang ini pun sama, kita akan animate, line draw. Okay, kemudian kita boleh done. Kita dah animate ni, kita copy, kemudian kita paste untuk B pula. Alright. Okay. So sekarang kalau kita run play, kita tengok animation kita dah ada curve ni. Okay, tapi sepatutnya curve yang sebelah kiri tu keluar selepas kita dah shaded region kan. Okay, so nanti kita akan arrange dia punya animation. Okay, setakat ni boleh cikgu? Okay, sekarang saya nak, okay, sorry so untuk kita nak draw pula yang shaded region kita kan tadi. So apa kita buat, kita lockkan dulu yang mana belum unlock supaya nanti dia tak terganggu. Okay, kita pergi pada brush dan kita lock, kuncikan. Jadi dia tak terganggu So kita tengok diagram kita tu dah semua lock kecuali curve. So curve pun kita boleh lock.
Cikgu-cikgu dah berjaya lukis sampai sini? Ada pertanyaan? Kita bagi dulu Ada pertanyaan? ini. Saya bagi 1 minit untuk cikgu Cikgu. build sampai sini dulu. So, lepas ni saya akan buat yang shaded region tu. Sudah lukis, tak buat animation lagi. Okey. Boleh teruskan Puan. Buat dulu animation tu. Kita bagi 1 minit untuk selesaikan. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya, boleh open mic ataupun boleh ajukan soalan pada chat room sekiranya ada. Rasa ramai yang dah mahir rasanya. Okey, cuma Itulah sebab ada cara melukis masing-masing kan. Macam Cikgu Jo ni cakap group, lepas tu arrange send to back supaya tak melekat-lekat. Sebab saya ada animation sekali kan. So saya terus. So kalau kita look the line tadi, using animation dia terganggu. Tak. Kalau tadi saya dah lock kan. So bila kita run kita punya play tu, dia tak terganggu. Dia akan keluar ikut arahan kita lah. Ikut animation yang kita tetapkan lah. Okay, alright. Ya. Okay, boleh saya teruskan dengan Boleh Cikgu As terus. Okay. So untuk shaded region kita akan pilih yang gambar crayon ni yang keempat ni. So kita akan pilih yang ini. Dan warna pun cikgu boleh pilih. Cikgu Marliana minta mute sebab saya tak boleh mute cikgu ni. Cikgu Marliana, kita mute voice tu. Okay, kita sambung untuk shaded region. Pakai telinga. Kenapa orang pakai tempat telinga? Cikgu Marliana, Cikgu Marliana untuk mute dia punya mic sebab mengganggu presenter untuk present. Okay, so menggunakan yang keempat ni, okay, crayon ni, tube ni, kita panggil apa yang tu? Colouring lah. Okay, kita, Colouring tu. kita boleh draw di sini. So dia akan okay. So kalau cikgu tengok dia macam tak penuh kan? So selalunya saya akan besarkan sikit. Okay. Kemudian saya akan pergi kepada brush dan saya arrange dia ke belakang supaya garis-garis lain timbul. Okay, dan kalau kita tengok dia kurang menarik sebab terlebih kan daripada tu. So kita boleh pergi kepada eraser ni untuk kita buang yang terlebih. Okay. Alright. Okay. Next kita boleh bila dia dalam box tu kita boleh sentuh dengan jari kita sekali lagi untuk kita animate. Dan kita boleh add action kita lah. Dan kita boleh sama ada tekan pangkah di sebelah kiri ni atau kita tekan gambar tu sendiri untuk muncul arahan ini dan kita tekan white supaya kita boleh pilih direction.
selain dari pilih direction, kita juga boleh pilih duration kita. Selalunya kita akan panjangkan duration ni kalau bila kita insert suara, kita akan bermain dengan duration presentation kita supaya dia selari dengan suara kita. Okay. Okay. Dan kita boleh lock dia lah. Okay. So next kita akan insertkan bulatan tadi tu. So pergi pada plus tadi dan kita pilih circle, dan yang ni kita boleh adjust lah circle kita, Oval. oval kita ni, dan kita bawa ke diagram kita. Okay, kita pergi pada brush dan kita style kita tu, kita tak nak ada fill, so kita pergi pada fill, pada preset ni kita pilih no fill. Okay, kemudian line tu terlalu halus, okay, kita pergi kepada border. Okay, kemudian kita boleh pilih style border kita, garis penuh atau garis putus-putus, dan kita boleh pilih color untuk kita punya oval tadi, dan juga width kita kalau nak tebal lagi. Okay, kalau dah puas hati, kita boleh terus klik dia dan animate. Okay, so done. Dan kita ada lagi satu bentuk ni untuk di bawah tu, di A. Jadi kita boleh copy dan paste. So, tak ada lagi kita buat kerja 2 kali untuk yang kita bawa ke bawah. Okay. Boleh eh? Okay, tak ada soalan. Boleh teruskan. Ada soalan? Tak ada. Boleh teruskan ke atas. Okay. So kalau cikgu tengok animation, semua diagram kita ni dah di animate. So kalau cikgu tekan pada mana-mana bentuk yang kita ada, shape yang kita ada, di sini saya tekan yang ni, so dia akan keluar line biru di atas ni. Okay, sebab ni dalam animation. So kita lihat kepada yang 3 yang tengah ni, sebelah play tu. So di sini dia punya build order, jadi cikgu boleh tengoklah arrangement yang pertama. Sebab tadi dah sebab tadi saya dah lock semua kan. Select all, kemudian kita unlock dulu. Okay, so kita pilih je mana-mana shape kita yang dah ada animate tadi. Kita tekan animate, dia akan keluar line kotak biru atas ni. Kita pergi kepada 3 baris ni dan kita tengok order animation kita lah. So order yang pertama, line draw kita seperti yang gambar. Kalau kita klik pada yang kedua, dia begini. So kita nak arrange, kita punya arrangement tadi, line draw, dan kita akan ada garis, sama ada nak keluar garis dulu ke limit dulu, terserah pada cikgu. Kalau kita keluar garis dulu, kita boleh tarik dia. Katalah saya nak line yang
limit bawah tu untuk pergi second animation. Okay, kemudian line untuk B tu duduk. Cikgu, no fill tadi ada tak? Ada? Oval, dekat bahagian mana ya? Tak jumpa cari. Dekat kaki. Dekat. Okay. Oh. Kat brush tu, select circle dulu. Kak As ambil satu circle dulu, Kak As. No fear. Sekejap. Ambil satu circle dulu. Okay. Pada brush, pada style, dekat fill, kalau cikgu tekan fill ataupun dekat gambar atas ni, yang 6 ni. Yang ini. Oh, okey. Tu no fill. Okey. Style, Kalau terima kasih. Kalau tak pada fill boleh, pada preset yang terakhir tu dia ada tulis no fill. Okey, Ada terima dua. kasih. Kemudian 1 ke 2 line lower limit, 3 line upper limit. Kemudian saya nak AB tadi di bawah 3. So kalau cikgu nampak garis biru tu, mana kita nak letak dia? So bawah 3, so kita lepaskan jari kita di situ. Okay, di sini kita boleh terus set lah. Katakanlah saya nak AB line yang kedua, yang upper limit ni keluar after build 2. Maknanya tak adalah on tab ya. Di masa presentation kita tu tak payahlah kita tab dia. Kemudian yang ini pun sama after build. So sudah jadi satu. Okey. Kemudian untuk drawing ni cikgu boleh preview. Lepas dah draw tu kita akan ada yang white untuk drawing shaded region tadi tu. Kemudian barulah reflection line tadi, dan kemudian oval. Oval mana cikgu nak keluar dulu. So kalau yang bawah, limit bawah dulu, kemudian limit atas. Kita boleh susun. So maknanya oval yang kedua ni mungkin kita nak dia habis je oval pertama, oval kedua. So lepas tu cikgu boleh preview dan tengok. Okay. So done. Kalau ikon atas tu hilang, macam mana nak appearkan semula ya? Yang ini sebab saya play. So sebab tu dia hilang ikon tu. Kalau nak cikgu ambil 2 jari, cikgu squeeze in. So dia balik pada kita punya building slide lah. Saya tadi play, saya tekan play atas ni. So untuk presentation. Sebab tu dia hilang. Okey. Terima kasih. Boleh cikgu? So saya pinch in. Boleh. Dia datang balik lah. Okay. So itu saya harap cikgu boleh lah animation berjalan satu. So yang ini kalau tulisan ni kita nak dia animate pun kita boleh pilih keyboard. Kalau dia keluar dari dan katalah saya nak dia keluar selepas Oval. shaded region kan, selepas shaded region ni volume of revolution, sebab nak keluar dengan suara contohnya, volume of revolution of the shaded region 360 degree through the y-axis is pi x squared dy.
So bila nanti kita insert suara, tapi nanti bila kita play tak dengar lah di Webex ni kan, kalau kita insert suara. So cikgu boleh pergi plus, pergi pada add picture atau foto, dan kita boleh record audio. So kita boleh record audio, tekan record bawah ni. The volume of revolution of the shaded region 360 degree rotated through the y-axis is integral by x square dy. Saya punya formula ni tak ada limit. Macam mana nak betulkan tu? Sekejap Okay, cikgu-cikgu pergi kepada kotak volume of revolution tadi. Yang ini, saya klik 2 kali pada formula saya tu, dia highlight semua kan? Okay, so kita boleh pergi edit. Pada tanda integral tu, sepatutnya ada limit bawah dan limit atas kan? So, ada integral. Untuk limit bawah, kita akan guna underscore. So, underscore. Ada M underscore. Kita harapkan lah. A. Okay, underscore A. So dia, kalau kita tengok di sini, dia dah keluar limit bawah A. Lepas backslash int, okay, kita type underscore. Kemudian A untuk limit bawah, dan untuk limit atas kita pilih power tu, power index symbol ni, dan kita type B. So kalau rasa kita boleh update lah. Jadi pembetulan dah berlaku lah pada formula saya tadi. Okay. Boleh ya cikgu-cikgu? Boleh. Ada cikgu, ada pertanyaan tak? Johari tanya, ada cara tak nak trigger animation? Contoh klik something, keluar jawapan betul atau salah? Yang itu mungkin dalam kena buat link lah. Dia betul lah rasanya. Untuk yang ni kena buat animation, kena buat link lah, bukan animation lah. Kena buat link lah. Maknanya yes, kotak, lepas tu no, satu kotak, and then kalau cikgu perasan kat sini ada link kan. So kalau yes tu pada jawapan betul tu dia pergi pada, kita boleh pilih lah which slide. Kat sini ada pilihan slide. Slide mana? Slide. Dia bukan animation tapi dia adalah link lah. Dia selected link. Dia link lah. Okey, Cikgu As, ada lagi? Nanti macam suara tadi tu, memang tak keluar lah suara tu. Memang tak keluar lah. Tapi kalau cikgu, nanti kalau cikgu nak, katalah cikgu nak animate suara ni, so dia akan run dulu sampai habis. Cikgu tak dengar kan suara yang tinggi kan? Memang tak dengar. Okay. So sampai habis dia pusing tu, cikgu klik lagi sekali, cikgu klik lama sikit. Tap kat luar dulu kot, baru tap atas dia. Okay, animate, start build in, terus lah. Okay, dan cikgu boleh arrange. Sebab saya nak suara saya ni muncul bersama shaded region tadi kan. After shaded region. Ni the volume of the shaded region. So di sini cikgu boleh kalau kita run audio kita tadi, kita boleh tahu berapa minit masa kita tu, saat dia. Jadi untuk animation yang bawah-bawah ni, cikgu boleh
Yang pertama ni terus sekali dengan build with build 6. Lepas tu cikgu boleh delaykan dia lah, sebab kalau nanti cikgu arrange pada delay atau cikgu arrange pada animation, panjangkan dia punya masa sampai habis kita bercakap tu. Maknanya kita bermain di sini saja. Connection line ni after bit 7 kita sekalikan. So nanti dia akan sekali dengan suara kita untuk semua 5 slide ni. Tapi cikgu untuk setiap slide tu cikgu bermain dengan tempo masa dia bergerak lah, selaras dengan suara kita. Okay, Cikgu Dalila dia nak tanya. Okay, ada pertanyaan? Kita asal ada dalam Tak ada kot, semua okey. Ada lagi Okey. Cikgu As? Untuk Cikgu Tengku Alvin yang ini adalah keynote dalam app apa lah. Okay, so dalam Microsoft kita ada point kan. Cikgu Aizan minta untuk ulang balik apa limit tadi. Maybe Cikgu As boleh tekan balik Oh, kalau dia nak edit balik dia punya tu. Untuk edit je, tak apa. dekat Macam mana nak edit? untuk edit je. Untuk edit the form. Okay, untuk edit kita box text kita ni kita klik 2 kali pada formular kita, so dia akan highlight demikian. Kemudian kita edit. Dalam arahan ni kan ada edit kan, kita pilih edit, so dia akan keluar balik window untuk edit. Okay, kalau asal saya tadi kita boleh tekan cursor ni lama dan gerakkan cursor tu ke kiri ya. Kalau asal saya tadi tak ada limit kan. Okay, ni yang asal saya tadi. Tak ada limit. So bila saya nak betulkan, saya klik 2 kali pada rumus tadi. Kemudian saya tekan cursor ni lama sikit. Sambil tekan sambil gerakkan dia ke kiri. Sampai habis typing /int. So /int kita nak lower limit dahulu, apa limit dia dahulu terserah pada cikgu. Okay, kalau saya nak lower limit dahulu, saya akan bagi command underscore. So underscore adalah Lowercase. ada cursor M atas dia kan. So cikgu tekan lama sikit, tarik ke bawah. So, dia akan keluar underscore. Atau cikgu boleh pergi pada numbers dan pilih underscore lah. Ini pun boleh. Okay. Kemudian kita tekan A. So dia dah muncul dah lower limit A di situ. Okay. Untuk upper limit kita ambil arahan yang ada di atas ni. Itu tanda kuasa yang ketiga box ketiga tanda power tu. So dia akan muncul di typing kita dan kita type D. Okay, dan kita pergi pada update. So, dia dah terus perbaiki kita punya formula. Jadi cikgu, untuk latex ni besok kita akan ada kelas latex lah bersama cikgu juga. Okey. Terima kasih Cikgu As. Saya rasa yang itu. Yang lain tu kalau macam teks tu saya rasa animation tu cikgu dah biasa buat kan. So, saya rasa yang lain tu cikgu-cikgu dah biasa dah dengan penggunaan even dalam using the laptop apa semua masih sama je lah. Okey. Cuma itulah. Cuma yang animation yang paling penting lah rasanya. Dan untuk build nota beserta animation tu okey. Next saya tengok ini kita kapal kita Awi lah untuk Alright. Terima kasih Cikgu Asniza. So saya masuk balik pada skrin saya. Okay, so kita still ada maybe dalam 5 minit untuk
Okay, so kalau untuk doing the animation yang saya buat ni, the bottle ni, okay, saya share sedikit lah macam mana nak buat. Okay, so saya add a new streamline. Okay, so so macam mana saya nak buat? So we need the picture dululah. So saya go to plus. So and then we select the bottle. So go to photo and video ni. So kalau cikgu tak ada, cikgu boleh snap gambar dahulu. Okay. Saya ambil botol ni. Okay. So saya kena mute sekejap. Siapa? Okay. So this bottle saya arrange tu, saya nak fokus pada that bottle je sebab background belakang tu saya tak nak. So saya double tap pada picture tu. So dia akan keluar di bawah tu dah macam ada done kan. So kita boleh arrange dia punya masking ni. Okay. So saya fokus pada bottle tu je. Saya tak nak pada yang lain tu. So you just drag je and then done lah. Okay. Okay, dah. So and then I enlarge it. Okay. So untuk yang ni kita nak pelajar tadi fokus pada how many function kan. So pelajar tu dia akan sketch lah. So using the pencil, Apple Pencil ni. So dia akan sketch. Okay. So saya choose the blue color dulu. So untuk yang ni. Okay, kalau cikgu sketch tu tak nampak kan? Why tak nampak? Sebab the picture tadi, yang ni, picture yang asal tu, dia punya color opacity tu full opacity. So we need to reduce the opacity dulu, baru kita draw, baru kita nampak jelas our punya line yang kita draw tadi. So how to choose, how to minimize the opacity, we need to go to brush, we need to select the object to first. Okay, and then pergi kepada style. Okay, dekat style ni di bawah sekali ni ada opacity. So we need to reduce the opacity tu. Baru kita akan nampak line biru tu, nampak. Okay, alright. So bila dah nampak line biru yang kita trace tadi, kita sambung balik lah. And then tap using the pencil, tap je dekat gambar tu. Okay, so line biru untuk first function, saya pilih yang the green one. Untuk second function, okay, kat sampai situ. And then third function yang warna merah lah. Saya enlarge dulu. So kalau enlarge, cikgu using the two finger pitch it. Okay, besarkan. Okay. Alright. So dapat dah. So kat sini baru kita akan using the edges tu. So kalau kita tengok picture tu, kalau untuk dapatkan the edges, the white edges tu, dia mesti symmetrical. So mesti di tengah-tengah ni. Di sini symmetrical. Okay, symmetrical. So this one is the white edges lah. Okay. And then the bottom, the bawah ni kita buat sebagai untuk X axis. Alright. So kita ada limitation lah, ada limit kat sini. Yang tadi ada 2 kan. So saya kena buat cepat. Okay, so kita ada origin. So ada limit A, limit B, dan juga C limit, the bottle tadi. Okay, so kita boleh done. Okay, so untuk sketch, cikgu pun boleh using the pencil atau pencil juga untuk sketch tadi. Okay, so saya just sketch macam ni lah. Okay, alright. Okay, so macam mana saya nak animatekan dia? Okay, to appear. So macam biasa, ini dia kira menjadi, kalau cikgu drag ke tepi, cikgu nampak lah. So dia akan jadi satu graph kan. Tapi kalau cikgu perhatikan saya punya slide tadi, that graph dia move ke tepi menjadi kecil kan.
Okay, yang pertama cikgu kena type dia, copy dulu and then paste it. So buat 2 kali. Okay, so macam mana? Okay, and then letak balik dekat tadi. Okay, so yang ni cikgu trace. Okay, cikgu animate. Okay, yang first picture tadi animate, build in and then line draw. So dia akan draw our punya shape of bottle tadi. Okay, so to adjust the time tadi, kita pilih yang pangkah ni. Okay, close. So kita tap sekali line draw. Okay, and then duration ni kita panjangkan lah. Okay, alright. So done. So yang tadi, yang satu lagi ni, apa yang kita buat, kita letakkan di atas dia. Tindakan. Maksudnya, nampak? Tindakan tu. So yang ni kita animatekan dia. Lagi sekali, animate. Okay, yang ni kita akan ambil action. Okay, sorry. Kita ambil build in line. Okay, ambil action. Okay, kita ambil create path. Okay, kita akan select create path. Okay, yang ni ada 2 ni. Yang ni freestyle, yang ni straight line. So saya ambil yang straight line sebab saya nak gerak dia secara straight line. Okay, done. Okay, dah bergerak ke tepi, and then kalau tengok yang saya punya animation tu, dia kecilkan. Okay, so macam mana kita nak dikecilkan? So kalau cikgu perasan ni, bila kita done tadi, kat sini ada plus. Cikgu plus, and then cikgu ambil scale, ataupun cikgu tolak je tak apa. Cikgu sini dekat path tadi letak plus atau apa, cikgu tolak je, dia kecilkan. Oops. Okay, so bila dah kecil ke tadi, so kita dah dapat dah. So kita try animate. Jadi tak? Okay, so yang tadi dia yang first tadi animate tu, build in ni kena ada dulu. Kita buat line draw jugalah. Okay, line draw. Okay, try play. Okay, alright. We put line draw also. Okay. So macam tu lah, lebih kurang lah secepat yang mungkin lah, sebab kita dah masa kestukan kan. 1.5 jam kan. So macam tu lah. Alright, so itulah simple animation yang saya boleh tunjuk. Okay, so cikgu boleh praktikkan. So saya kalau nak, kita nak buat ada 2 kelas tadi, kita kena dummy lah. Dah kena dummy. So baru dia akan nampak lebih animate macam mana cantik dia. Okay, so untuk animation ni cikgu kena try and error, kena buat belajar. So tengok tutorial semua. Okay, so cikgu As ada pertanyaan kan daripada peserta lain? Sorry lah kalau untuk saya cepat sangat. So kalau macam video Apa dia? Cikgu As? home based learning tadi nak share ke? Home base ni kita besok kita share. Okay, so kalau tak ada soalan untuk start hari ni, so kita fokus pada keynote saja. Okay, kita fokus pada keynote.
Okay, so macam mana kita nak buat animation, okay, yang tadi Cikgu As tunjuk, dan juga sedikit latex, simple latex. So untuk tahu lebih berkenaan dengan command latex, so cikgu-cikgu boleh kena follow lagi kelas besok. So besok memang kita akan fokus banyak pada latex, penggunaan maybe using the sign, using the note, and then banyak lagi lah yang akan diterangkan oleh Cikgu Zura. So cikgu involve lah lagi besok. So setahu saya untuk kos ni kita sediakan CJ, tak silap saya. Okay, so we need to attend 2 days, baru after that baru dapat CJ tu lah. Okay, so next lagi kita Home based learning tu kita akan share. untuk home based learning hasil ni, okay, untuk hasil home based learning ni kita akan tengok hasilnya besok yang dibuat oleh pelajar sendiri, bukannya kami lah cikgu-cikgu buat. Kita memang test pelajar. Macam mana hasil dia kita akan tengok besok. Okay, home based learning ni macam mana dia combinekan the shape tadi menjadi suatu bentuk yang menarik, maybe batu ke botol air ke yang lebih menarik lah. So esok kita akan tengok. Okay, so itu, terima kasih pada Cikgu Asniza. Okay, Terima kasih Cikgu Awi. perkongsian yang menarik tadi. Okay, dan juga okay, so jangan lupa besok 12 hari bulan kita still ada lagi bersama dengan saya dan rakan-rakan saya, Cikgu Asniza dan Cikgu Azura. Okey, dan cikgu boleh wawarkan juga pada rakan-rakan pada subjek lain, iaitu sejarah, biologi, fizik dan chemistry. Kita ada slot yang sama, hampir sama. Okey. Hi, Mr. Muhammad and Miss Nisa. Thank you very much. It's a really good presentation. Okay, thank you, sir. Okay. Which topic are you going to deal tomorrow? Tomorrow, still lagi On pages. on pages. We use the apps on pages, Pages. but different banyak a lot of the topic. But we focus how to build the formula. Okay. About the maths, Fine. yes. Using latex. Fine, sir. Alright. Today, the problem Typing is maths that equation. taken, for example, really good examples. Okay. Alright. The problem really good. Okay. Good one. Okay. I could understand how to apply in the real life. So tomorrow we can see the result. Okay, what Okay. My students have done. Okay, what they've done at home, they take pictures of their bowls and cups at home, and they build function to form a vase. So Okay. let's see the result tomorrow. Okay, Thank you very much. I look forward to meet you tomorrow. okay, thank you. Thank you. Thank you. Saya akan tamat dulu. Saya end our meeting pada hari ini. Terima kasih pada semua yang masih ada ni. Okay. So, terima kasih Kak As lagi. Okay, jumpa lagi besok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.